Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, insyaAllah hari ni kita tengok chapter 8, Process Costing Part 2. At the end of this chapter, students should be able to prepare production cost report. So, ini contoh production cost report untuk department yang pertama. So, dalam production cost report ni, at last kita akan calculate cost product se-unit. So, antara step yang diperlukan adalah step yang pertama mengira physical unit dan step yang kedua mengira equivalent unit. At the end of this part, students should be able to calculate physical unit and equivalent unit. Okay, sikit saja kita belajar hari ni. Okay, first kita tengok physical unit dulu. Masih ingat lagi perniagaan kenari dalam chapter 7 yang menyediakan perkhidmatan membuat customized curtain. Untuk chapter 8, hari ini kita tengok satu lagi contoh perniagaan kenara. Perniagaan ini adalah perniagaan memproses jus oren, di mana buah oren ini merupakan direct material akan ditukarkan menjadi finished good. Ini adalah jus oren. Okay, finished good dia adalah jus oren. Daripada buah oren kita akan proses menjadi jus oren. Kilang ni ada 3 department. Department yang pertama, department kedua dan department yang ketiga. Di mana department yang pertama, buah oren sebagai direct material dia ataupun main material. Buah oren ni akan dibasuh dan dikupas, wash and peel menjadi barang siap. Barang siap dalam department yang pertama adalah buah oren yang telah dibasuh dan dikupas. Ini adalah barang siap untuk department 1. Okay, unit started, dia akan proses menjadi unit completed ataupun unit finished, atau nama lain dia adalah unit transfer out. Kalau dia dah siap, dia akan di-transfer out. Okay, dia akan transfer ke dalam department yang kedua, di mana department yang kedua barang siap dalam department yang pertama adalah unit mula ataupun unit started dalam department yang kedua. Unit started department 2, unit transfer in department 2, unit complete department 1, unit finish department 1 and unit transfer out department 1. Kelima-lima istilah ni mempunyai nilai yang sama. Okey, ini dalam department yang kedua. Unit started yang datang daripada department yang pertama ini akan dipotong dan dikisar atau di-blend menjadi barang siap. Ini adalah barang siap dalam department yang kedua, jus. Kemudian jus ini akan dibawa ke department yang ketiga sebagai unit started department yang ketiga, unit mula. Kemudian diproses, di mana dia akan dipacking dan dilabelkan menjadi barang siap dalam department yang ketiga. Ini adalah unit finish. Ini yang betul-betul dah siap. Okey, kita tengok proses dalam department yang pertama. Ini adalah unit mula kita. Kita ada 40 unit mula. 40 unit mula ni maksudnya kita masukkan bahan mentah untuk membuat ataupun memproses 40 unit produk. Okey, contoh dia sekarang adalah bulan 3. Kita bawa masuk 20 biji oren, di mana 20 biji oren tersebut diperlukan untuk menyiapkan 40 unit jus oren. Contohlah. Dan pada 1 hari bulan 3, pada ketika kita bawa masuk, kita nak start membuat 40 unit jus oren, kita tengok dalam work in process kita dah ada certain produk yang masih belum disiapkan semalam ataupun bulan 2, 28 hari bulan 2 semalam, yang kita perlu siapkan dalam bulan semasa. Ada sebanyak 8 unit. Ini kita panggil sebagai beginning work in process. Beginning work in process ni datangnya daripada bulan sebelumnya dalam department yang pertama. Okey. Kemudian kita tengok ini yang perlu kita proses dalam bulan 3. Contohlah sekarang katakan bulan Mac, 48 unit perlu kita siapkan dalam tempoh semasa. Daripada 48 unit tersebut, ada produk yang dah siap, 30 unit dah siap, dan ada produk yang belum siap, masih lagi dikupas. Ada yang belum dibasuh, ada yang belum siap kupas dan sebagainya.
So, persoalannya, berapakah ending work in process? Ini adalah to be accounted, maksudnya akan diakaunkan 48 unit. Yang telah diakaunkan sepatutnya 48 unit jugalah. Di mana daripada 48 unit yang kita nak siapkan ni, 30 dah siap. So, 18 unit lah yang belum siap sepatutnya. Okey, kemudian yang belum siap ni akan dibawa ke bulan April bulan berikutnya. Okey, yang dah siap ni pula akan dibawa ke department berikutnya. Dalam department yang berikutnya, barang siap department yang pertama akan dipotong dan di-blend. Dia akan menjadi unit started. Unit started ataupun nama lain dia adalah unit transfer in. So, berapa unit transfer in ni? 30 unit. Bawa saja ke sini. Ada 30 unit yang kita perlu selesaikan dalam bulan Mac dalam department yang kedua. Okey, bila kita bawa masuk ke dalam department yang kedua ni untuk diproses, kita tengok mungkin dalam department tersebut ada lagi bahan mentah daripada bulan lepas yang masih belum siap, belum menjadi jus. Department yang kedua ni kita akan blend, so belum di blend lagi. Dia baru potong tapi belum di blend. Ini adalah beginning inventory, work in process, di mana ada 12 unit lagi yang masih belum disiapkan bulan lepas, dibawa ke bulan semasa untuk diproses bersama-sama dengan unit started. Okay, next kita tengok daripada semua unit ni ada berapa unit? 30 plus dengan 12 ada 42 unit ni. Ada yang dah siap dan ada yang belum siap. Yang masih belum menjadi jus, ada yang dah jadi jus. Yang belum siap ada 15 unit. So, berapakah unit yang telah berjaya disiapkan? Total yang perlu kita siapkan adalah 42 unit. Kita belum siapkan 15 unit, so kita akan dapat unit yang telah berjaya disiapkan. So, nanti kita akan tengok dalam bentuk calculation. Okey, masuk department yang ketiga. Buah oren yang telah diproses menjadi jus ni akan dipack dan dilabelkan dalam department yang ketiga. So, unit complete ataupun unit finish dalam department yang kedua akan dibawa ke department yang ketiga sebagai unit started. So, berapa unit dekat sini? Unit dekat sini adalah 30, 42 tolakkan dengan 15 akan dapat berapa unit kat sini, kemudian akan dibawa ke sini unit yang sama. Okey. Lepas tu pada ketika kita nak siapkan unit started dalam bulan 3 ni yang datangnya daripada department sebelumnya, kita juga dapati ada lagi jus-jus yang telah dipack tapi belum dilabelkan. Dan ini adalah beginning work in process yang bulan lepas, belum tak sempat siap bulan lepas, dibawa ke bulan semasa. Okay, so kita nak proses kedua-dua ini menjadi barang siap. Tapi ada yang dah siap, ada yang belum siap. Okey, yang dah siap 35 unit dan yang belum siap ada 5 unit. So, 3 daripada 4 maklumat ni soalan akan bagi. Salah satu dia biasanya soalan tak akan bagi. So, kita kena cari satu daripada 4. So, kita tengok contoh department yang pertama. Dalam department yang pertama, buah oren tadi akan dibasuh dan akan dikupas menjadi barang siap. So, ini buah oren. Unit started dia ada 40 unit. Kemudian, bila kita buka peti ais department yang pertama, ada lagi buah-buah oren yang masih belum dibasuh. Ada juga buah-buah oren yang masih belum siap dikupas. So, dia adalah beginning work in process ada 8 unit. So, macam mana kita nak sediakan physical units? Kita masukkan dalam form ni. Beginning work in process pada awal tempoh perkanan dah ada 8 unit. Dalam tempoh semasa kita akan hasilkan 40 unit. So, jumlah physical unit yang perlu dihasilkan adalah 48 unit produk. Okey, daripada 48 unit produk ni, ada yang dah siap dan ada yang belum siap. Okey, di mana yang dah siap ni ada 30 unit. Yang belum siap, kita kena cari. Ini yang kita katakan tadi. 3 daripada 4 maklumat ni soalan akan bagi. Salah satu dia kita kena cari.
So ending work in process tidak diberi. So macam ni kita nak selesaikan physical unit ni. Total physical unit yang akan diaccountkan, to be accounted, mesti equal to total unit yang telah diaccountkan, units accounted. So kalau atas ni 48 unit, bawah juga adalah 48 unit. Total dia mesti equal. Okey, daripada 48 unit ini, ada yang dah berjaya disiapkan, ada yang belum siap, ending work in process. Okey, dan soalan bagi maklumat berkaitan dengan unit complete. Kita dah berjaya siapkan 30 unit produk. So, kalaulah kita dah siapkan 30 unit produk, maknanya berapa unit yang belum siap? Kita boleh calculate lah, dan kita akan dapat ending work in process adalah 18 unit. Okey, ini contoh untuk department yang pertama. Kita tengok satu lagi contoh department yang kedua. Dalam department yang kedua, ini adalah unit started yang dibawa daripada department yang pertama masuk ke dalam department yang kedua. Berapa nilai dekat sini? Bergantung kepada department 1 tadi. Kalau 1 tadi kita dapat nilai dia adalah 30 unit. So, sini 30 unit lah. Kemudian, sebelum kita nak start buat current process, kita dapati dalam department yang kedua pada awal tempoh perakawanan, ada 12 unit yang belum siap bulan lepas. Dibawa ke bulan semasa untuk diproses bersama-sama dengan unit started ni. So, sekarang ni kita perlu proses 42 unit. So, kita masukkan dalam table ni. Ini department yang kedua. Betul kan, ini department yang kedua. Okey. Kita ada maklumat berkaitan unit started yang datangnya daripada department sebelumnya, dan soalan juga bagi maklumat berkaitan dengan beginning work in process 12 unit, menjadikan total physical unit kita 42 unit. Daripada 42 unit tersebut, ada yang dah siap dan ada yang belum siap. Di mana nilai yang belum siap adalah 15 unit, dan kita kena carilah berapa yang telah berjaya disiapkan. So, kita masukkan dalam table total physical unit to be accounted dan unit accounted yang telah diaccountkan mesti equal 42 units. Kemudian daripada 42 unit ini, ada yang dah siap, yang perlu ditransfer out, dan ada yang belum siap. So, kita masukkan maklumat yang belum siap sebab maklumat ni memang soalan dah bagi 15 unit. So, kita akan dapatkan nilai yang telah disiapkan sebanyak 27 unit. So, selesaikan saja persamaan ni. Okey. Next, kita masuk department yang ketiga. Packing and Labelling Department. Okey, dalam department yang ketiga ni, ini adalah unit started yang datangnya daripada department yang kedua. Nilai dia berapa tadi? 27 unit. Kemudian, sebelum kita nak start memproses unit started untuk current month ni, kita dapati dalam department yang ketiga ni ada beginning work in process yang belum kita siapkan dalam bulan sebelumnya, dan kedua-dua ni soalan tak bagi. Ini kita dapatkan daripada department sebelumnya 27 unit, dan beginning inventory tidak diberi. So, kita masukkan maklumat yang ada dulu, mana unit started dia adalah 27 unit. Kita akan cari beginning work in process. Soalan akan bagi 3 daripada 4. So, maklumat lagi yang diberi dekat sini, jus yang telah berjaya, produk yang telah berjaya disiapkan adalah 35 unit produk. Tidak berjaya disiapkan adalah 5 unit produk. So, kita masukkan dalam table. Kita ada 35 unit transferred out ataupun unit finish, dan kita ada 5 unit yang masih belum berjaya disiapkan, menjadikan total physical unit 40 units. Kemudian daripada 40 units ni, dia mesti equal dengan physical unit to be accounted. 40 units juga. Daripada sini kita akan dapat beginning work in process adalah 13 unit. Ini adalah department yang ketiga. Okay, next kita tengok learning objective yang berikutnya. Equivalent unit. So, dalam ni kita dah kata tadi kita akan belajar dua perkara. Yang pertama adalah how to calculate physical unit, dan yang kedua adalah how to calculate equivalent unit. So, kita dah settle macam mana kita nak sediakan ataupun kita nak mengira physical unit. Sekarang kita tengok equivalent unit. So, equivalent unit ni memerlukan maklumat yang kita dah kira tadi untuk mengira
equivalent unit untuk direct material dan juga conversion cost. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan equivalent unit? Equivalent unit ni, definisi dia adalah a physical unit expressed in terms of a finished unit. Okey, jom kita tengok contoh. Contoh department yang pertama. Department yang pertama, kita masukkan semula physical unit yang kita dah calculate dalam contoh yang awal tadi, physical unit, di mana dalam department yang pertama, awal tempoh perdagangan ada 8 unit yang masih belum disiapkan bulan sebelumnya, dan dalam bulan semasa kita nak buat 40 unit lagi, menjadikan total 48 unit yang perlu diproses dalam tempoh semasa. Daripada 48 unit tersebut, 30 unit telah berjaya disiapkan dan 18 unit belum siap. Okey, so kalau kamu ingat lagi tadi, ini adalah finish good dalam department yang pertama. Ini pula unit yang masih belum disiapkan dalam department yang pertama. Okey, sekarang ni dalam 30 unit yang telah berjaya disiapkan ni, semuanya telah melibatkan direct material cost. Dalam 30 unit ni dah ada direct material cost. Okey, dan dalam 30 unit yang telah berjaya disiapkan juga telah libatkan conversion cost. Semua 30 unit tu semua dah libatkan conversion cost. Ini kamu salin balik sahaja benda yang sama sebab dia dah siap dah. Okey, yang perlu dikalkulate adalah ending work in process yang belum siap. Yang belum siap ni dia berada dalam pelbagai bentuk. Ada yang masih belum dibasuh, ada yang dikupas separuh, ada yang 30% dikupas, ada yang dah 80% dikupas. Tapi still lagi belum siap. Okey, daripada 18 unit yang masih belum disiapkan ni, kita perlukan maklumat berkaitan dengan percentage completed ending work in process. Dan peratusan ni kita gunakan untuk conversion cost, untuk calculate conversion cost kat sini. Okey, ingat ya, dalam soalan akan bagi peratusan untuk ending work in process dan juga peratusan beginning work in process. Okey, cepat-cepat potong peratusan ataupun percentage beginning work in process sebab kita tak akan guna percentage ni. Takut-takut kita terguna. Kita akan gunakan peratusan untuk work in process. Peratusan ni digunakan untuk calculate conversion cost. Okey, di mana 50% daripada 18,000 unit ni, padahal semua sebenarnya 18 unit ni tidak siap lagi, tapi banyak unit tu dah siap sikit-sikit, kita puratakan dia, kita anggap 9 unit telah melibatkan conversion cost. Okey, kemudian sekarang cerita tentang direct material pula. Direct material, berapakah unit work in process yang telah libatkan direct material cost. Sekarang kita ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, apabila direct material dimasukkan di awal proses. Keadaan yang kedua, apabila direct material dimasukkan secara seragam, dimasuk sikit-sikit. Dan keadaan yang ketiga di mana apabila direct material dimasukkan di akhir proses. Okey, ini bergantung kepada soalan. Katakanlah dalam department yang pertama ni, direct material dimasukkan di awal proses, di mana buah oren tadi dimasukkan di awal proses, masuk semua bahan dulu, lepas tu baru dibasuh, kemudian dikupas. Okey, bila dimasukkan di awal proses, peratusan untuk direct material adalah 100%. So 100% daripada 18 unit ini semuanya telah melibatkan direct material. 100% telah melibatkan direct material. So semua 18 unit ni dah ada direct material cost dalam tu. Okey, menjadikan total untuk direct equivalent unit untuk direct material adalah 48 unit dan equivalent unit untuk conversion cost 39 units. Okey. Ini satu contoh department yang pertama. Kita tengok department yang kedua. Okay, bila masuk department yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, selain daripada department yang pertama, kolom dia akan jadi 4 kolom. Physical unit, transfer in unit, direct material dan juga conversion cost. Okey. So macam tadi juga kita akan masukkan dulu maklumat yang telah kita dapat dalam masa kita kira physical unit tadi. Di mana dalam department yang kedua, kita ada 12 unit yang perlu diproses dalam current period yang datangnya daripada previous period. Dan
dalam tempoh semasa kita akan proses 30 unit produk, so menjadikan total produk yang perlu diproses yang akan diakaunkan, unit to be accounted adalah 42 unit. Dan unit atas dan unit bawah ni mesti equal lah. Dalam departmen yang kedua juga, 27 unit telah berjaya disiapkan, menjadikan total yang belum siap 15 unit. Okay, next. Ini adalah unit yang telah berjaya disiapkan dalam departmen yang kedua. Ini yang belum disiapkan, masih dalam bentuk buah yang telah dipotong tapi belum di blend. Okay, dan next step dia kita akan salin balik ni, salin balik sahaja. So ini tak perlu fikir sebab dia dah siap dah. Dalam 27 unit ni dah ada kos daripada departmen sebelumnya. Dalam 27 unit ni dah ada kos direct material. Dalam 27 unit ni juga dah ada kos overhead dan juga kos direct labor cost. Okey, sekarang kita cuma perlu calculate yang 15 unit ni saja, yang belum siap ni saja. Untuk nak kira equivalent unit yang belum siap ni, kita perlukan peratusan siap. Peratusan siap ni sama macam tadi akan digunakan untuk conversion cost. Dan soalan juga akan bagi peratusan siap untuk work in process, beginning work in process. Ini cepat-cepat potong sebab kita tak akan guna. Okay, next. 80% ni akan digunakan untuk calculate conversion cost. So, 80% times 15 units. Kita akan dapat 12 units. Lepas tu, kita kira pula direct material. Daripada 15 unit ini, berapa unitkah yang telah melibatkan direct material cost? So, untuk calculate ini, kita perlukan maklumat sama ada bahan mentah dimasukkan di awal proses secara seragam ataupun di akhir proses. Okey, dalam soalan ataupun dalam departmen yang kedua ni, bahan mentah utama dia adalah air gula. So, air gula tu akan dimasukkan secara seragam. Kita masukkan buah, kita masukkan air. Kemudian kita blend. Kita masukkan buah, kita masukkan lagi air gula. So, air gula adalah main material dalam departmen yang kedua. So, dalam departmen yang kedua ni, direct material dia akan dimasukkan uniformly. Maknanya, peratusan direct material ni adalah mengikut peratusan conversion cost. Kalau conversion cost 80%, sini pun 80% lah. Dan kita akan dapat 12 unit juga. Okey, transfer in. Peratusan transfer in ni sentiasa 100% tidak ada lain. Semua unit yang belum siap dalam departmen yang kedua telah melibatkan kos daripada departmen yang pertama. So, semua 15 unit. Menjadikan equivalent unit untuk transfer in ni adalah 42 unit. Untuk direct material 39 unit dan conversion cost 39 unit. Okey, next kita tengok satu lagi contoh, departmen yang ketiga. Departmen yang ketiga bukan departmen yang pertama. Dengan kata lain, dia akan ada 4 kolom. Departmen yang pertama sahaja ada 3 kolom, tidak ada transferred in. Okey, salin balik physical unit yang kita dah kira tadi. Di mana dalam departmen yang ketiga, awal tempoh pelakonan ada 13 unit yang belum siap dalam tempoh pelakonan sebelumnya. Kemudian kita akan proses 27 unit. So, yang perlu disiapkan dalam tempoh semasa sepatutnya 40 unit. Tapi yang telah berjaya disiapkan cuma 35 unit. Ada lagi 5 unit belum siap. Dan next step dia adalah yang mana yang dah siap ni salin balik sahaja. Salin sampailah conversion cost. So, tak perlu fikir lagi sebab dia dah siap. Okey, yang 5 unit yang belum siap ni sahaja kita perlukan peratusan completed ending work in process. So, soalan akan bagi peratusan ending work in process. Pada masa yang sama, soalan juga akan bagi peratusan beginning work in process. So, ini kita akan potong sebab kita tak akan guna. Dan next, 40% ni akan digunakan untuk calculate conversion cost. Di mana 40% daripada 5 unit, 40% daripada 5 unit akan dapat 2 unit yang daripada 5 unit ni, 2 unit telah melibatkan kos buruh langsung dan kos overhead. Okey, lepas tu bila nak calculate yang direct material, kita perlukan maklumat
bahan mentah dimasukkan di awal proses ataupun secara seragam ataupun di akhir proses. Kita andaikan dalam departmen yang ketiga ni, direct material akan dimasukkan di akhir proses. Kalau dia belum siap, maksudnya belum adalah label. Kalau dah ada label, maksudnya dia dah siap. Okey. Maknanya 0% harapkan dengan 5 unit tidak ada produk yang telah melibatkan direct material cost. Sebab direct material cost untuk departmen yang ketiga ni adalah label dia. Kalau dia dah ada label, dia tidak akan berada dalam work in process. Dia akan masuk dalam finish good ni, dalam transfer out. Okey. Next, kita tengok yang transfer ini. Kita dah kata tadi, transfer ini sentiasa 100% daripada 5 unit. So, kita akan dapat total 40 unit. Total equivalent unit untuk transfer in 40 units. Untuk direct material 35 units. Dan untuk conversion cost 37 units. Okey, itu sahaja kita punya, ini sahaja kita punya learning outcome untuk hari ini. Yang pertama, kamu pandai kira physical unit. Yang kedua, kamu pandai kira equivalent unit. So next, cikgu dah sediakan template jawapan untuk you all fill in. Untuk kelas hari ini ada 8 soalan. Okey, ini soalan dia. Soalan yang pertama, kedua sampailah soalan yang ke-8. Di mana soalan 1 sampai soalan 4 ini adalah untuk departmen yang pertama. Ini tidak ada kaitan antara soalan 1, soalan 2 ni tidak ada kaitan sampai soalan 8 tidak ada kaitan antara satu sama lain. Okey. Okey, ini 3 daripada 4 maklumat diberikan, kamu kena cari salah satu. Satu lagi kamu kena cari. Kemudian diberi juga completion percentage completion in beginning and closing work in process. Kemudian diberi juga maklumat berkaitan dengan bahan mentah sama ada dia bermasuk di awal proses secara seragam ataupun di akhir proses. Okey. Soalan 4 dan soalan 8 ni soalan silent. Dia tak mention pun direct material dimasukkan di awal proses ke secara seragam ke ataupun di akhir proses. Kalau soalan tak mention, bahan mentah dimasukkan di awal proses. Ini adalah 100%. Ini pun 100%. Okey, bahan mentah dimasukkan di awal proses kalau soalan silent. Okey, siapkan latihan ni dalam kelas hari ni dan insyaAllah cikgu akan forward jawapan dia kemudian. Okay, that's all. Thank you.